Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Oke, baik. Pagi ini saya nak kongsi dengan kamu semua satu dapatan, risikan yang kita dapat, maklumat yang kita dapat mengatakan bahwa Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, sudah di peringkat akhir. Dan beberapa nama sedang dipertimbangkan untuk bukan disenaraikan, tetapi disingkirkan. Nah, siapa yang bakal disingkirkan itu? Ada 4 nama besar yang dikatakan bakal disingkirkan daripada senarai kabinet yang akan diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lama lagi. Nak tahu siapa 4 orang itu? Sebelum itu, bantu dulu saya untuk tekan butang subscribe itu. Tekan butang subscribe percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa. Tujuannya supaya Anda mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini dan Anda tidak ketinggalan untuk pencerahan dan ulasan-ulasan menarik daripada saya. Baik, ada 4 ahli parlimen yang dijangka akan disingkirkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 untuk kabinet beliau. Saya fikir dan saya rasa Anda juga akan setuju kalau ini dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nama pertama ialah Zahid Hamidi. Zahid Hamidi dijangka tidak akan dimasukkan dalam senarai kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hal ini kerana Datuk Seri Zahid Hamidi ialah pemimpin yang masih lagi terpalit dengan pelbagai isu kes rasuah di mahkamah. Selain daripada itu, beliau juga sedang menghadapi zaman kritikal. Saat kritikal di dalam parti UMNO apabila beliau berpotensi untuk disingkirkan sebagai Presiden UMNO. Hal ini semua datang daripada cadangan ahli PKR sendiri, yaitu ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim. Beliau mengatakan bahawa kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim haruslah bebas daripada menteri-menteri yang berstatus kluster mahkamah. Saya setuju dengan cadangan ini. Saya sangat setuju dengan cadangan ini. Mohon kiranya Perdana Menteri kita yang baru ini jangan mengambil mana-mana ahli parlimen yang dimasukkan dalam kluster mahkamah. Nama pertama, Zahid Hamidi. Yang kedua, tentunya orang yang paling kamu mahu kalau tiada dalam kabinet Anwar Ibrahim, yang mungkin akan menjadi duri dalam daging dalam kabinet Anwar, yang mungkin akan menjadi bahan kempen dalam kabinet Anwar Ibrahim, yaitu Lim Guan Eng. Lim Guan Eng juga sedang dibicarakan dalam kes mahkamah berkaitan dengan pelbagai isu. Jadi sebagai mengadili, sebagai adil kepada semua, Datuk Seri Anwar Ibrahim patut sama-sama juga tidak mengambil Lim Guan Eng sebagai menteri atau timbalan menteri atau ahli kabinetnya. Kerana kalau Zahid pun dikatakan mempunyai kes mahkamah, Lim Guan Eng juga sama. Nama yang ketiga yang patut disingkirkan oleh Anwar Ibrahim ialah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Baru-baru ini sah dan muktamad mahkamah telah pun mengambil keputusan bahawa Syed Saddiq Syed Abdul Rahman patut dan perlu membela diri. Ini menunjukkan bahawa ada kes prima facie yang mana Syed Saddiq Syed Abdul Rahman perlu mempertahankan diri beliau di mahkamah. Ini akan menyebabkan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meskipun seorang yang mempunyai potensi besar, tetapi apabila termasuk dalam kluster mahkamah, beliau tidak layak dilantik sebagai menjadi menteri untuk kabinet Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan yang keempat, tentulah siapa lagi kalau bukan Ketua Penerangan UMNO Sabah, yaitu Bung Mukhtar Radin. Bung Mukhtar meskipun adalah ketua untuk UMNO Sabah, tetapi Bung Mukhtar mempunyai kes mahkamah, telah diarah membela diri di Mahkamah Tinggi. Makna kata, kalau Anwar mahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu kabinet ini menjadi kabinet yang bersih,
menjadi kabinet yang diteladani, menjadi kabinet yang reformasi, Datuk Seri Anwar Ibrahim hendaklah menyisihkan 4 nama yang telah aku sebut sebentar tadi. Apa pendapat kamu semua? Setujukah kamu dengan cadangan daripada ahli Parlimen Pasir Gudang ini? Dan setujukah Anda dengan apa yang saya telah berikan sebentar tadi? Kalau kamu setuju, sila berikan komen kamu. Kalau setuju juga, berikan juga tanda like, share. Semoga perkara ini bermanfaat kepada kita semua. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kata Zahid Hamidi, walaupun ada pihak mengatakan ini langkah berisiko Perdana Menteri baru, namun inilah proses demokrasi yang perlu dilalui dan BN akan terus menyokong penuh sebagai tanda menjunjung titah yang di-Pertuan Agong bagi menyokong pembentukan kerajaan baru ini, kata Zahid Hamidi dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Pada 24 November lalu, Anwar berkata, sidang parlimen akan diadakan pada 19 Disember ini dengan agenda terawal ialah mengenai usul undi percaya ke atasnya. Pada sidang media pertamanya sebagai Perdana Menteri, Anwar menjelaskan usul pertama itu akan dibawa sendiri oleh kerajaan. Pengumuman Anwar itu dibuat selepas Perikatan Nasional PN meragui keabsahan jumlah sokongan yang diterima Anwar Ibrahim. Ini susulan selepas Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mendakwa perlunya kesahihan sokongan yang diterima itu dibuktikan di Parlimen. Dalam pada itu, Ahmad Zahid berkata, BN menjunjung titah ke bawah Beluli Yang Maha Muliaan di-Pertuan Agong dengan meletakkan kepentingan negara sebagai keutamaan. Maka Barisan Nasional menjunjung titah tersebut dan meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan individu dan parti, kata Zahid Hamidi lagi. BN tidak mahu berpolitik sepanjang masa dan ingin memfokuskan masalah ekonomi rakyat yang perlu ditangani bersama, kata Zahid Hamidi lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila bercakap tentang keabsahan Anwar Ibrahim yang diragui oleh Muhyiddin Yassin, yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin, dicabar oleh Muhyiddin Yassin untuk mengumpulkan jumlah sebenar sokongan Anwar Ibrahim, dengan adanya sokongan daripada Barisan Nasional ini dalam undi percaya di Parlimen nanti, saya yakin Anwar Ibrahim akan dapat 2/3 undian dipercaya di Parlimen pada 19 Desember ini. Dan aku yakin Anwar Ibrahim tak mungkin akan tumbang pada waktu itu. Walaupun ramai yang kata, mereka kata Anwar Ibrahim akan tumbang pada hari itu, aku hanya nasihatkan mereka semua, lebih baik bermimpi di tengah malam daripada bermimpi di tengah hari. Kerana pada pendapat aku, Anwar Ibrahim tak mungkin akan tumbang pada 19 Desember ini apabila beliau telah mencukupi 2/3 undi percaya di Parlimen. Terima kasih kerana telah menonton channel ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen, tekan butang subscribe untuk mengembangkan channel aku ini lagi dan memberi aku lebih semangat lagi. Terima kasih. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.